Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safia Syazina binti Mihad. Nama metrik 2019806708. Pada 9 Jun 2021, saya telah menyertai wawancara semarapat turisme yang telah diadakan di platform Google Meet. Dalam wawancara tersebut, panel jemputan menjelaskan kepentingan sistem raja berperlembagaan. Malaysia adalah salah sebuah negara yang masih mengamalkan sistem raja berperlembagaan yang merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga hari ini. Institusi raja di Malaysia adalah salah satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai teras sistem pemerintahan dan pentadbiran sebuah kerajaan Melayu yang telah muncul berabad-abad lamanya. Institusi raja yang bertapak di negara ini telah mengalami evolusi daripada sistem beraja mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Dalam sistem raja berperlembagaan, raja harus bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang telah ditetapkan sekaligus menuntut ruang kepada kuasa mutlak. Menerusi sistem raja berperlembagaan, YDMM, raja-raja bagi negara-negara hendaklah diketuai oleh Menteri Besar. Sementara di peringkat persekutuan yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri dalam semua hal kecuali beberapa perkara. Seterusnya, terdapat dua sebab utama institusi raja ini perlu dikekalkan. Pertama, sebagai kesinambungan agama, budaya dan adat rasam dan juga cara hidup. Ini kerana kerajaan dan dasar bertukar setiap 5 tahun, namun ada beberapa perkara perlu dikekalkan untuk kestabilan dan kesinambungan agama, identiti, budaya dan cara hidup masyarakat di negara ini. Kedua, institusi Raja-Raja Melayu sebagai satu institusi semua imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Walaupun sistem republik tanpa institusi beraja akan mewujudkan, namun sejarah pernah membuktikan di serata dunia yang sistem demokrasi adalah terdedah kepada salah satu guna kuasa dan korupsi serta pemerintahan diktator akibat daripada pemusnahan kuasa yang mudah dibuat dengan manipulasi pendapat awam. Sebagai contoh, demokrasilah yang memilih Hitler dan pilihan raya negara Jerman sebagai pemimpin mereka pada awal abad ke-20. Selain itu, panel jemputan juga menekankan memastikan masyarakat dalam bentuk harmoni merupakan salah satu bentuk patriotisme. Panel jemputan menerima soalan berkaitan kelebihan penduduk peribumi dan masyarakat Melayu yang dilebihkan oleh perlembagaan. Sebagai contoh, mengapa UiTM hanya terbuka kepada masyarakat Melayu dan peribumi? Panel jemputan hal ini kerana adanya diskriminasi positif. Diskriminasi ini dilakukan demi untuk memastikan bahawa kedudukan golongan ini sentiasa terjamin serta untuk menjadikan Malaysia yang lebih maju. Sebagai contoh, sekiranya golongan ini tidak didorong untuk menjadi masyarakat yang lebih maju, hal ini akan memberi impak negatif kepada negara. Hal ini kerana golongan ini merupakan masyarakat yang mempunyai lebih ramai ahli. Sekiranya kita tidak menekankan masyarakat utama ini lebih, hal ini akan menyebabkan negara menjadi mundur dari segi akademik. Selain itu, masyarakat lain selain masyarakat Melayu dan Bumi Putra juga dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi walaupun bukan di UiTM.